banyak mana kena bayar apa semua tu. Di dalam kitab jinayat ada 4 bahagian. Hak kasarnya kalau kitab fiqh itu susunannya mengikut setengah-setengah susunan. Seperti dalam Muslim ni, dia sebut munakahat dulu. Mana selepas ibadat tu munakahat, masa selepas habis ibadat munakahat dulu, lepas tu baru kita bulbul. Dia beza daripada hak tadi. Kalau kita tengok kebanyakan boleh kata kitab fiqh kalau Syafi'i, tertib hak tadi, ibadat dulu, lepas tu muamalat, lepas tu munakahat, lepas tu jinayat. Itu tertib dia. Kitab fiqh Syafi'i umumnya begitu. Tapi kitab fiqh lain tidak mengikut tertib hak ni. Sebab itu ada orang mengatakan Imam Muslim ni dia Syafi'i. Bagi orang yang membantah kata dia ni Syafi'i, tidak. Dia kata tidak. Tertib dia pun tidak mengikut tertib mazhab Syafi'i dah. Kalau mengikut tertib mazhab Syafi'i, selepas pada kitab ibadat itu dia kitabul buyut dulu, lepas tu baru munakahat. Tetapi Imam Muslim tidak buat lagu tu. Nampak serupa dengan mazhab lain. Kalau mazhab lain tertibnya gini. Misalnya mazhab Imam Abu Hanifah tertibnya gini. Pasal apa ni dia buat tertib gini? Masing-masing ada alasan. Iaitu hak wajib atas setiap orang, tak kira siapa pun, dia sebagai apa pun, dia kena tahu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tu? Tahu hubungan, bagaimana kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak menyatakan kesyukuran yang kita panggil ibadat tu, kita nak buat lagu mana, caranya lagu mana. Kitab fiqh kita ada lebih kurang ya, cuma hadis ni dia sebut hadis, caranya gini, baca gini, kalau dalam sembahyang ambil sembahyang gini. Kitab fiqh dia tidak sebut hadis. Tu ya bezanya. Tapi benda sama. Macam mana cara nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap orang mesti beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah maksud kejadian manusia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadat. Ibadat tu ada nombor satu. Sebab tu sebut dulu. Lepas tu tertib ibadat tu pula, bapa ambil air sembahyang dulu, lepas tu tayamum, lepas tu gini-gini. Tu pun dia ada pula tu. Sebab apa tu, celah-celah. Tapi kita nak sebut kasar lah secara umum. Jadi sebut ibadat dulu, sebab maksud kejadian manusia ni adalah untuk ibadat. Satu. Yang kedua, hak ni tak dapat tidak, siapa pun dia kena ada hubungan dengan Allah SWT. Nega dia mesti ke? Tak mesti nega. Kalau dia duduk dalam hutan, tak ada nak menego-nego dengan siapa-siapa lah, nak jual beli dengan siapa-siapa, nak bayar gapo hutang siapa-siapa, tak ada dah. Tapi dia kena ibadat. Semua orang nikah belaka? Tak nikah. Semua orang tak nikah, tak ada keluarga. Semua orang duduk seorang. Tapi ibadat tak boleh, walaupun dia duduk seorang pun. Tapi dia kena ibadat. Sebab tu dia letak tu kemudian. Ibadat ni mesti semua orang kena. Kena orang semua tahu. Sebab tu mula-mula sekali dia. Yang kedua, muamalat. Mengikut setengah-setengah tertib kita lah. Muamalat. Sebab bila kita nak ibadat ni, yalah nak ibadat-ibadat pun kita kena ada kain. Takkanlah lanja semayang ke apa. Kita kena ada kain. Lepas tu ada kain baju ke, nak ambil mana? Takkan semua orang tu buat sendiri belaka. Jalin sendiri ataupun tenun sendiri, tidak. Mesti dia kena ambil daripada orang. Nak ambil daripada orang lain tu lagu mana caranya. Situlah terbit muamalah. Kadang-kadang berhutang, kita tak ada piti sebab kita perlu sekarang ni, kita tak ada piti. Itulah terbit muamalah. Mesti hak tu. Orang nak makan, dia kena beli murah. Nak beli tu lagu mana? Kalau ketika tak ada duit, nak tukar beras dengan beras, boleh ke tidak? Kalau boleh lagu mana caranya? Kalau hak ni secupak, hak ni dua cupak gitu kan, beras grade 1 dengan beras grade 2 ke grade 3 ke, kita kata hak ni 2 cupak, hak ni secupak, tukar gitu boleh? Tak boleh. Hak tu yang kena tahu hukum tu. Dia akan jadi ribal fadli. Kalau lagu tu ribal fadli, tukar beras, orang panggil sistem muqayadah, yang ni pertukaran barang, jual beli dalam keadaan tukar barang sejenis ke ataupun lain jenis ke, tak kira lah. Itu pun salah satu cara, terutamanya orang zaman dulu. Memanglah dia lagu tu cara dia, pasal tak ada piti. Nak beli daging, beli baju selah, boleh daging sekilo misalnya. Itu pun salah satu cara.
Kok mana-mana pun dia kena tahu lah. Dia kena tahu. Kalau beli dengan PT tak apa, hak tadi ni secupak ataupun 2 cupak, harganya sekian tak apa. Tapi kalau tukar berah dengan berah, kena beringat. Dan seumpamanya banyak lagi lah yang kita akan jumpa lah di dalam bab ni. Boleh tu lagu mana, kalau tak boleh lagu mana. Ini dalam bab muamalah. Tak dapat tidak kita kena beli. Bukan semua orang dia buat padi. Katakanlah dia buat padi, baru rumah dia buat sendiri. Takkan semua buat sendiri belaka. Upah orang. Upah tu lagu mana? Hukum upah. Jumpalah pula. Situ perlu. Walaupun orang tu tidak nikah pun, dia perlu makan, perlu beli, perlu jual nak untuk hidup. Sebab tu dia kata perlu bubuh bab muamalat dulu. Sebab orang tidak semua nikah, tapi urusan ni jual beli ataupun selain daripada tu mesti ada dalam kehidupan. Sebab itu selepas ibadat sepatutnya hak ni, yang ni hubungan dengan manusia, hubungan pertukaran, dalam bentuk pertukaran barang ataupun hak milik, mesti kena ada dalam kehidupan. Sebab itu dia kata kena bab muamalat. Lepas tu apabila dah senang ada rumah, ada kereta, kita kata ada gitu gini, dia nak cari orang lah tuan rumah pula. Itu nak menikah lah. Nak menikah, itu bab munakahat. Dalam bab munakahat tu pula macam-macam lah. Macam mana sepatutnya duduk suami isteri, lepas tu kalau tidak sesuai macam mana, kalau nak cerai macam mana cara. Apabila keluarga besar, orang ni ada keluarga dia, orang ni ada keluarga dia, orang ni ada keluarga dia, jadi masyarakat. Jadi masyarakat. Daripada masyarakat kecil jadi besar, lama-lama jadi satu bangsa, jadi satu negara. Jadi apabila ramai, dia ada macam-macam, ada ramai. Hak ni tak setuju dengan hak ni, dia kocok, patah gigi. Lepas tu nak lagu mana? Itu masuk dalam bab jinayat. Mesti ada pelanggaran apabila ramai. Mesti ada ni ambil hak orang ni betul, ni tak betul. Kalau tidak begitu pun ikhlas belaka pun, dia mesti ada lah accident kau tidak sengaja. Lepas tu hak ni kata dia sengaja. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tentukan sengaja atau tidak sengaja? Hak ni dah awal sengaja, hak ni kata dia tidak sengaja. Kalau sengaja mana kena bunuh balik, kena bunuh balas, qisas. Kalau tidak sengaja, kena bagi sebanyak mana. Itu dalam bab jinayat. Apabila ramah, adalah hak curi, ada macam-macam hak curi. Kalau curi, kita cari piti susah-susah, penat dia curi senang-senang, sepatutnya kena hukum lah orang curi. Hukum lagu mana? Itu bab jinayat. Bab jinayat. Sebab tu dia tertib tadi. Ada pula macam Imam Muslim ni, dia letak tidak keluarga dulu, bab munakahat dulu, lepas tu baru buyur, kitab jual beli. Sebab jual beli ni luas. Orang boleh dikatakan manusia ni dia mestinya selepas ibadat, hubungan dia dengan manusia mula-mula sekali hubungan keluarga lah. Keluarga dulu. Lepas tu kan ada kalanya orang tak perlu pada apa-apa kalau dia buat sendiri belaka. Sebab orang sampai dulu, kain dia jalin sendiri, dia tenun sendiri, padi dia buat sendiri, rumah dia buat sendiri. Gitu hidup dengan gitu. Tak perlu kepada siapa-siapa pun, tak perlu kepada jual beli, tak perlu kepada apa. Tapi keluarga dia ada. Hanya dia ada kambing dia ada unta dia duduk dalam hutan ataupun padang pasir, gitu jelah. Dia tak ada urusan dengan siapa-siapa. Dia nak minum makanan dia susu, gitu ya, rengkah. Tak ada berhajat kepada siapa-siapa sepanjang hayat. Ada berlaku, boleh juga begitu. Tetapi sebab itu penting dia kena tahu hubungan dia keluarga dulu. Sebagai ayah macam mana, sebagai anak macam mana, sebagai suami macam mana, sebagai isteri macam mana. Hak tu yang penting kena tahu selepas ibadat. Lepas tu jual beli ni, dia masyarakat yang bertamadun dah lebih luas lagi tu. Lebih luas lagi perkembangan dia, baru perlu kepada jual beli dan lain-lain ni, bab muamalat ni. Sebab tu dia letak nombor 3. Ni bukan mesti ni. Berapa ramai orang sampai dulu tak ada pun, dia duduk hadiah, tak ada berurusan dengan siapa-siapa, tak ada berhutang dengan siapa-siapa, tak ada gapo. Tapi dia ada keluarga. Maknanya hak tu lebih dulu. Hak jual beli ni lebih besar lagi. Biasanya kita dengan anak kita tak beli, ayah bui saja gitu ya, anak pun begitu juga, suami bui gitu ya kepada isteri. Itu hubungan keluarga, mana tak perlu kepada hak tu. Tapi kalau perlu kepada jual beli, perlu berhutang, ni kira orang luar dah ni.
lebih besar lagi dah tu masyarakat dia tu. Sebab tu dia kata lepas orang, individu, keluarga. Lepas keluarga, baru masyarakat. Jual beli ni berkait dengan masyarakat luar dah ni. Sebab itu kena letak nombor 3. Dia bagi ikut tu. Walau bagaimanapun jinayat ni hak akhir lah. Jinayat ni hak akhir. Itulah berkenaan dengan susunan cara tertib orang dulu buat kitab. Lagu tu dia ada cara dia tu. Baiklah, mula-mulanya ibtal bai'il mulamasah, membatalkan bai'il mulamasah wal munabadah. Mana tidak sah lah, tak boleh jual beli dengan cara mulamasah. Jadi mulamasah ni ada beberapa cara yang disebutkan. Yang disebutkan di sini dalam Syarah Nawawi ni pun dia ada sebut. Kita boleh tengok bawah tu, di bawah tajuk tu lah. Ada beberapa cara, 3 yang disebutkan di sini. 3 yang disebutkan di sini. Yang pertama iaitu huraian atau takwilan Syafi'i. Tafsiran Syafi'i tentang mulamasah, iaitu satu orang buat mari kain yang berlipat. Kain yang masih berlipat lagi buat mari, ataupun dia buat mari kain dalam gelap, dia kata. Maka yang nak berurusan dengan dia, nak beli dengan dia tu pun dia jamu. Dia jamu kain tadi. Kain yang berlipat kan dia jamu. Ataupun dia jamu dalam gelap, dia sentuh kain itu dalam gelap. Lamasa tu maknanya sentuhlah, jamu. Fa yaqulu sahibuhu, maka tuan punya kain tadi pun kata, saya jual kepada engkau, kata dia. Dia kata dengan syarat apa dia? Iaitu sentuhan engkau tu, jamu engkau tu sendiri sudah menepati ataupun sudah sama dengan tengok. Sudah dikira macam tengok dah. Jamuh tu kira macam tengok. Syarat lagu tu. Syarat lagu tu. Jamuh tu kira supaya tengok dah. Dan lepas ni kalau kamu tengok pun, kalau kamu tak kenal, tak ada pilihan dah. Nak tak jadi jual beli tu tak boleh dah. Dalam gelap sentuh. Sentuh tu kira jadi dah. Sentuh tu kira jadi dah. Tak tengok pun tak apa. Lepas tu kalau tengok pun tak boleh nak batalkan. Ini bai'il mulamasah. Dia tidak ada persetujuan tu. Sedangkan dalam Quran, ini asasnya, kalau dalam Quran dia ada asas. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kamu makan harta sebahagian kamu makan harta sebahagian yang lain dengan cara yang tak betul, batil. Kecuali baru boleh makan hak orang lain ni, harta orang lain ni, dengan cara tijaratin. Illa an takuna tijaratan, dalam bentuk jual beli, dalam bentuk berniaga lah, dalam bentuk jual beli. Jual beli itu sifat dia lagu mana? Antara minkum, dengan saling bersetuju. Di antara dua pihak dia kena ada hak tu. Di sini boleh jadi apabila dia sentuh dalam gelap tu, dia tak tahu lagi lagu mana. Bila dia tengok dalam cerah, tak kena. Mana tidak ada persetujuan. Sedangkan dalam Quran kata kena ada persetujuan kedua pihak. Taradin. Persetujuan tu bukan dari satu pihak, daripada kedua-dua pihak, penjual dan pembeli. Dia kena boleh menilai, boleh setuju tu, kena tengok dulu puas hati ke tidak. Ni tak syarat. Kalau tengok pun tak jadi, setuh tu jadi dah, kira pakai jadi dah. Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Sebab ada unsur penipuan, tipu daya di dalamnya. Dan sesuatu yang hendak dibeli itu tidak diketahui bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Molek kah atau tidak molek, kita tak tahu. Jadi ini macam menjual ataupun membeli sesuatu yang tidak diketahui sifatnya. Tak boleh. Sebab ini membawa kepada pertelingkahan, pertengkaran dan perbalahan. Tak boleh. Tujuan hukum ni nak suruh segala-galanya berjalan dengan baik, masing-masing dapat manfaat daripada orang lain, dengan tidak berlaku sebarang kekecohan, dengan tidak berlaku sebarang perkelahian, perbalahan, dengan tenang-tenang semua pergi dengan senyum, dengan senang hati. Itu hendaknya. Masing-masing dapat kehendak dia, lepas tu dengan persetujuan, dengan senang hati.